deadline atau tema permohonan kita, ala cara kita, panduan kita itu mendepani produktiviti, melepaskan kesejahteraan ataupun daripada kekuatan yang banyak. Living prosperity, spreading prosperity, transformation. Saya kira tema-tema yang diadakan ini mempunyai signifikan sendiri. Ia diwujudkan bagi menangani objektif semasa, bagi menangani matlamat semasa, menangani perubahan yang berlaku daripada 1973 sehingga masa ini. Saya kalau kita mengimbas kembali 4 dekad lalu, kita bersabar diri melihat ke belakang dan menggariskan apa pencapaian kita selama ini memangnya banyak dan impak yang besar pada negara kita. Pertamanya kita berjaya mengekalkan produktiviti kita, sumbangan daripada kalangan pembuncin 95%. Saya percaya sumbang ini banyak signifikannya kerana ia tak sedikit banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sama ada industri-industri berkaitan hiliran dan huluan dan juga aktiviti-aktiviti lain. Sudah pasti ia telah memberi perabatan, menjana ekonomi dan mengangkat masyarakat luar bandar kita ke satu taraf hidup yang lebih baik. Keduanya, kita berjaya menghapuskan misi tegak di kalangan kita, khususnya masyarakat luar bandar. Kita hanya tinggal asalnya kemiskinan relatif, komparatif. Maknanya antara pendapatan RM1,000, RM2 dibandingkan cara itu. Tapi secara miskin tegaknya, kita tak berjaya menghapuskan miskin tegak ini di kalangan kelompok kecil. Dengan hapuskan kemiskinan ini tegak ini menunjukkan bahawasanya kita telah berjaya meletakkan taraf ekonomi pembuncit kita yang menjadi sasaran kita ke satu tahap yang membanggakan. Kenapa? Dulu apabila deadline limpah kodai itu bermaksud jika kira pembuncit kita tidak menanam semula, tidak menguruskan ladang mereka, maknanya mereka akan berada keadaan yang miskin tegak. Kita berharap dalam tempoh yang akan datang, kita ingin mengangkat taraf ekonomi pembuncit kita ini ke taraf yang lebih tinggi lagi. Kita berjanji atau berusaha, berikrar dalam penyataan kita pada 2015 kita ingin mereka mempunyai pendapatan RM2,500. Pada 2020 RM4,000 sepuasa. Inilah anjakan polisi-polisi dan tata awam kita yang telah meletakkan kita di tahap sekarang. Di samping itu, kita telah menyediakan banyak peluang-peluang pekerjaan di kalangan kita. Kita bantu masyarakat pembuncit yang kurang kemampuan dengan buat konsultasi tanah melalui program-program tanah semula komersial, melalui tanah semula berkelompok dan lain-lain pendekatan. Saya percaya dengan pendekatan ini kita telah dapat memberi pendapatan yang berpatutan pada pembuncit. Sebagai maklumat tuan-tuan, sejak 1979 hingga sekarang ini kita telah memberi dividen melalui program tanah semula komersial hampir 900 juta kepada pembuncit. Daripada 1979 ke tahap hari ini 2012 kita telah menjaya memberi dividen pembuncit melalui program-program tanah semula komersial itu hampir 900 juta lebih. Ini saya percaya memberi kelegaan yang luas, khususnya bagi rakan-rakan kita, pembuncit kita yang memiliki program komersial khusus. Ini tidak termasuk lagi dividen-dividen yang diberikan melalui dividen RTBP, rancangan tanah semula berkelompok
Tidak termasuk lagi dengan dividen-dividen yang diberikan melalui skim-skim lain. Ini peranan kita dan kejayaan kita dalam masa 40 dekad. Saya percaya di kalangan kubu kecil kita pun telah lahir pemimpin-pemimpin hebat. Kalau anak-anak mereka yang dulu tidak mempunyai peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, sekarang ini kita mempunyai kolej kita yang beri peluang koridor kedua pada mereka untuk mencapai dan menggapai cita-cita. Dengan sendirinya kita meningkatkan tahap pendidikan dan masyarakat komputer kita tidak terpinggir dengan kegiatan-kegiatan ekonomi lain, sama ada pertanian, sama ada nelayan dan juga aktiviti kesawanan lain. Saya percaya dengan adanya kolej, dengan adanya usaha-usaha kita buat, dengan perempatan yang diperoleh komputer untuk melalui aktiviti peladangan, aktiviti penanaman getah, peneroran dan sebagainya, kita mengetahui banyak dalam 40 tahun ini pemimpin-pemimpin anak-anak komputer kita menjadi pemimpin besar, memberi khidmat mereka dan sumbangan kepada negara kita. Kita mempunyai dalam 40 dekad ini bertumbuhnya banyak anak-anak tingkat rendah. Sebab buah anak tingkat rendah tertumbuh. Semua rendah dekad ini diwujudkan adalah tujuannya untuk menyokong, membantu dan juga menaik taraf kehidupan pengujian kita, iaitu melalui perkhidmatan yang lebih sikap, pengusahaan ekonomi secara bidangan dan mempunyai delivery system yang lebih baik. Ini harapan kita. Jadi terdapat beberapa anak tingkat rendah kita yang ditemukan khusus untuk meningkat delivery system kita pada masyarakat urbanan dan pengujian. Antaranya rendah fleet yang menyediakan pengangkutan. Kita menyediakan rendah semayang landscape yang menyediakan benih-benih yang berkualiti dan memenuhi sertifikasinya. Kita mempunyai zakat baja yang dengan harapannya dapat membekalkan baja-baja right timing, right dose and apply the right time. Yang kita harapkan. Saya percaya banyak lagi jasa-jasa rendah selama ini kepada negara, dan kita tidak penting untuk jasa kita. Yang pentingnya apakah nikmat, apakah harapan, apakah cita-cita dan inspirasi negara telah dapat kita yang diamanah pada kita telah dapat kita tunaikan. Itu yang lebih penting. Oleh demikian, kepada 4 dekad ini, saya dengan penuh harapan ingin memohon kerjasama semua warga Rizal untuk meningkatkan lagi delivery sistem kita, untuk memcepatkan lagi apa kehendak dan keperluan yang diinginkan oleh masyarakat luar bandar, khususnya masyarakat pesisir. Hari ini kita melihat di Darul Akbar harapan yang amat hormat Perdana Menteri pada kita sebagai pejabat awam. Kita mesti menjalankan tugas dengan cepat, speed, tepat dan bijak dalam buat keputusan kita. Kita harus melaksanakan Blue Ocean Strategy dengan sama ada secara dalaman dan luaran. Kerana melalui Blue Ocean Strategy ini lagi kita dapat meningkatkan kepekesanan kita, efektivitas kita, dan dapat memenuhi kehendak pelanggan kita. Selain pada itu, kita dapat menyimakkan kos. Kerana dengan ada kerjasama dengan misalnya Blue Ocean ini, lautan biru ini, kita dapat menjimat kos, menjimat masa, menjimat tenaga
Dan akhirnya, yang pentingnya, delivery sistem yang diharapkan oleh pelanggan kita, sama ada pelanggan dalam dan luaran, dapat kita realisasikan. Dan sebablah kita sebenarnya telah menggerakkan aktiviti gerakan strategi Blue Ocean ini. Kita telah mengadakan kerjasama dalam aspek-aspek pendidikan, keusahawanan, penanaman semula, berbagai-bagai aktiviti lain, peternakan, dan berbagai lagi aktiviti yang tersusun untuk diadakan. Kita ada kerjasama Blue Ocean dengan Kedah, dengan Felda, dengan Pekra, dengan Jasa Orang Asli, dengan Kedah, dan banyak lagi Blue Ocean yang kita laksanakan. Dan saya yakin dengan strategi lakukan biru ini bisa akan lebih tekap dan akhirnya delivery sistem kita lebih baik. Saya juga meminta supaya kita jangan lupa untuk melihat dengan cost reduction, dengan melihat kaedah pengurangan kos. Kerana seringkali apabila kita dimandatkan untuk menjalankan tugas, kita biasanya lazimnya kita minta tambahan kata-kata. Apabila kita membuat sesuatu pembangunan, sesuatu projek, sama ada dalam pulau, dalam pulau komersial dan sebagainya, seringkali seiring itu kos juga terus meningkat. Kita contohnya, kita menyediakan peruntukan tanah semula 9,230 hektar. Pembuat kecil meletakkan segala harapannya pada kita supaya dengan 9,230 ini mencukupi untuk mereka atau kita melaksanakan tanam semula. Sekiranya dengan peruntukan ini tidak mencukupi dan mereka memerlukan tambahan pinjaman peruntukan sebagainya, ini kita meletakkan mereka dalam kesusahan. Kerana setiap perdaluan, setiap pinjaman yang dibuat oleh mereka harus dibayar balik. Saya percaya dan saya mengharapkan apabila kerajaan membuat perkiraan 9,230, 4,000, 14,000 untuk Sabah dan Sarawak, 13,000, ada 14,000 ringgit untuk Sabah, 13,500 ringgit untuk Sabah, untuk Sarawak. Bermakna kos-kos itu telah dapat kira dari aspek pengangkutannya, dari segi bersihnya, dari segi penjagaan dan sebagainya. Oleh demikian, warga Rizal, sama ada di anak dekat, sama ada di Rizal Indo, harus menjadi cost efektif. Kita mesti ada cost effectiveness. Oleh demikian, saya telah meminta supaya satu di semua peringkat jawatankuasa cost reduction ini ditumbuhkan, diadakan, melihat sesuatu di level sistem itu boleh dijalankan atau boleh didapati, boleh diperolehi oleh pembuncit dengan kos-kos yang telah ditetapkan, bukan ada tambahan kos itu. Kalau ada tambahan kos, sebenarnya kita tidak efektif. Kita tidak efektif lagi dalam menjalankan tugas kita. Kerana berlaku mungkin ada sedikit banyak kelemahan sistem kita. Kita harus melihat. Contohnya, kalau kita nak menjimatkan kos di pejabat pengurusan bil elektrik, kita boleh memikirkan berapa tengah hari kita tutup switch. Kita dah ada data di mana aircon di tahap 24 Celsius saja